Bismillah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Amma ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, kepada seluruh para jamaah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada petang ini saya akan ambil sekitar 20 ke 30 minit untuk kita melaksanakan tanggungjawab menghidupkan bulan Ramadan dengan suatu majlis yang disebut sebagai Maidatul Ilm, iaitu hidangan taman daripada taman-taman ilmu, iaitu taman-taman syurga, yang saya akan petik mengambil daripada beberapa perbuatan Nabi SAW ketika berada pada 10 yang terakhir. Sebuah hadis yang telah direkodkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau telah menyifatkan keadaan Nabi SAW ketika berada pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, adalah Nabi SAW itu apabila masuk pada 10 yang terakhir, jadda wajtahada, Nabi akan bersungguh dan kesungguhannya itu meningkat tidak seperti malam-malam sebelumnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairih, kesungguhan Nabi pada 10 malam yang terakhir itu tidak seperti kesungguhannya pada 20 malam yang pertama. Menunjukkan Nabi orang yang paling memahami tentang fadilat dan kelebihan, seorang yang mengetahui perkara ghaib daripada apa yang diajarkan Allah. Lalu kalau Nabi bersungguh pada 10 yang terakhir, menunjukkan Nabi sangat tahu apakah fadilat yang paling terperinci pada 10 yang terakhir itu. Sayyidatuna Aisyah mengatakan adalah Nabi ketika masuk pada 10 yang terakhir, ahyal laila, Nabi akan menghidupkan sepanjang malam. Menghidupkan sepanjang malam ini dengan definisi yang pelbagai. Kita dapat melihat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW menghidupkan 10 malam akhir dalam riwayat yang paling masyhur adalah sepanjang 10 akhir Ramadan baginda akan beriktikaf di masjid, siang dan juga malamnya, melainkan keluar dengan tujuan-tujuan dan keperluan-keperluan yang tertentu sahaja. Sayyidat Aisyah mengatakan ahyal laila, Nabi menghidupkan malam. Sebab apa digunakan perkataan Nabi menghidupkan malam, tidak disebutkan Nabi menghidupkan siang? Kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah kerana fadilat malam bagi bulan Ramadan adalah malam. Berbeza dengan hari Arafah, fadilatnya itu pada waktu siang. Ada waktu yang kelebihan masa pada waktu malam, ada perkara yang kelebihan masa pada waktu siang. Ramadan kelebihan utama 10 akhir adalah pada waktu malam, sehingga Nabi SAW menyebutkan, kata baginda, iaitu taharrau lailatal qadri,
carilah oleh kalian malam Al-Qadr. Digunakan perkataan malam, bukan hari Al-Qadr. Menunjukkan kepada kita bahawa kiraan dan pencarian pada waktu malam, dan malam adalah poin yang Nabi SAW hidupkan. Kemudian yang kedua, Nabi sebut, Sayyidina Aisyah meriwayatkan, ahyal laila, Nabi akan hidupkan sepanjang malam dengan apa jua taat, solat ke, baca Quran, zikir, iktikaf semestinya dan sebagainya. Wa aiqaza ahlah, Nabi akan membangunkan ahli keluarganya. Di antara sunnah Nabi pada waktu malam 10 yang terakhir, Nabi akan hidupkan dengan membangunkan keluarganya untuk solat bersama. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, orang lelaki yang banyak mengingati Allah dan orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Beliau telah membawakan sebuah hadis daripada Nabi SAW, yang mana baginda Rasulullah SAW bersabda dengan mengatakan, mana-mana lelaki yang bangun pada waktu malam, lalu dia mengejutkan pasangannya iaitu isterinya bangun untuk sekali melaksanakan taat, tetapi isterinya tidak bangun, lalu dia membawa sebekas air dan direnjiskan pada wajah isterinya tadi supaya dia bangun untuk melaksanakan taat walaupun dengan 2 rakaat solat sunat. Dan hadis itu disambung, mana-mana wanita yang bangun pada waktu malam kemudian membangunkan pasangannya, kejutkan suaminya, abang bangun. Seandainya suaminya tidak bangun, diambil sebekas air dan direnjiskan pada wajah suaminya agar dia bangun melaksanakan taat. Hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi SAW menyebutkan mana-mana pasangan yang mengejutkan keluarganya dan merenjiskan air. Ingat tuan-tuan, renjis bukan tuang. Kalau tuang kan bergaduh pula malam tu. Renjis cukup tuan-tuan. Renjiskan air untuk dia bangun. Dan kalaulah pasangan ini bangun melaksanakan taat walaupun dengan 2 rakaat saja solat, disebutkan dalam hadis, Allah menetapkan pasangan suami isteri itu minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang itu akan ditetapkan di kalangan orang lelaki yang banyak mengingati Allah dan orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika sampai 10 yang terakhir, baginda akan kejutkan Sayyidah Fatimah. Nabi pergi ke rumah putrinya Fatimah, Nabi kejutkan. Satu masa Nabi pernah kata kepada Sayyidah Fatimah ketika mengejutkan ia untuk bangun malam, kata baginda Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, ketahuilah sesungguhnya ayah tidak akan dapat memberikan manfaat bantuan kepadamu pada hari kiamat. Amalan kamu adalah amalan kamu. Secara umumnya begitu kan, walaupun Nabi boleh bagi syafaat, tapi secara umumnya setiap orang adalah dengan amal masing-masing. Kalaulah Fatimah putri Nabi diingatkan oleh Rasulullah agar dia beramal dan bangun, kerana ayahnya tak akan dapat membantunya nanti di akhirat saat setiap orang dihisap dengan setiap orang sendiri dengan amalan masing-masing. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada kita bahawa setiap orang mesti memikirkan untuk membawa keluarganya semua ke dalam syurga Allah. Bukan dia seorang. Dia mungkin baik, boleh pergi sembahyang, balik, qiyam, siam, Quran, tetapi Nabi mengajarkan membangunkan keluarga adalah supaya kita, isteri, anak-anak, cucu, semuanya dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yad min aba wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan mereka-mereka yang masuk ke dalam syurga daripada kalangan orang soleh daripada kedua ibu bapa mereka, bapa-bapa mereka, pasangan-pasangan mereka dan zuriat-zuriat mereka. Maknanya seorang itu boleh masuk ke dalam syurga satu keluarga dengan ayahnya, ibunya, isterinya, anak-anaknya. Itu adalah rakaman yang dicatatkan oleh Al-Quran. Menunjukkan kepada kita hadirin semua, kalau kita tegur anak kita, kita tegur isteri kita, kita pandu cucu kita, adalah dengan niat supaya kita nak bersama dengan mereka di dalam syurga.
Bukan sekadar kemarahan yang kita keluarkan itu marah datangnya daripada nafsu dah. Nabi SAW sebut kepada bapa-bapa, muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'. Perintahkan anak-anak kalian itu sembahyang sejak usianya 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka dengan pukulan pendidikan sedangkan umur mereka 10 tahun. Kenapa Nabi suruh pukul? Supaya anak yang dipukul dengan niat pendidikan itu, anak dan bapanya kedua-dua masuk ke dalam syurga. Oleh itu tuan-tuan, falsafah dan misi kita bukan kita berjaya masuk ke dalam syurga, tetapi kita nak semua keluarga kita juga bersama dengan kita membina keluarga yang baru di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masukkan kita semua dan keluarga kita semua ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidatuna Aisyah pada menyifatkan sifat Nabi pada 10 yang terakhir. Kata Sayyidatuna Aisyah, wasyaddal mi'zar, adalah Nabi SAW itu akan mengikat belahan pakaian bawah. Belahan pakaian bawah. Tuan-tuan, orang Arab ni khususnya pada zaman dahulu, tuan-tuan kena ingat, pakaian mereka bukan hanya jubah, tak. Pakaian jubah tu bukan pakaian mesti orang Arab. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, beliau merekodkan sebuah bab, tajuknya Babu Libasun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Thiyabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan sifat pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sejumlah banyak hadis dalam bab itu menyebutkan Nabi itu juga melazimi memakai pakaian qamis. Orang kita sebut gamis. Orang Yaman sebut gamis, Arab sebut qamis. Orang kita menyebut kemeja, iaitu setiap pakaian yang panjangnya sampai ke punggung. Macam Cikgu Hakim pakai, macam Rasulullah pakai. Pakaian yang sampai ke punggung itu namanya qamis. Nabi pakai pakaian itu. Ingat, jangan ingat Nabi pakai jubah je dah. Hadis terlalu banyak menyebutkan itu. Dan Nabi memiliki pakaian bawah. Pakaian bawah itu mungkin kita tak tahulah zaman dulu apa tuan-tuan. Zaman kita kain pekat, zaman dulu mungkin ada pakaian tersendiri. Pakaian bawah itulah namanya izar. Dalam bahasa Arab disebut izar. Sayyidatuna Aisyah ketika meriwayatkan hadis, beliau mengatakan adalah Nabi SAW itu ketika masuk 10 yang terakhir, syaddal mi'zar. Nabi akan ikat belahan pakaian bawah. Kenapa Nabi ikat pakaian bawah? Ulama hadis menyebutkan 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, Nabi mengikat pakaian bawah adalah menunjukkan keazaman dan semangatnya pada 10 yang terakhir dengan mengikat belahan pakaiannya, menunjukkan azamnya 10 akhir itu untuk melakukan taat yang semaksimal mungkin. Pandangan kedua mengatakan lamanya Nabi beriktikaf dan beribadah menghidupkan keseluruhan malam, baginda Nabi SAW tidak mendatangi isteri-isterinya. Hadirin yang dikasihi sekalian, jadi kita ada berbaki malam 28, malam 29. Tak lama dah tuan-tuan, sekitar 2 hari ke 3 hari saja lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Satu benda yang saya nak bawa kepada tuan-tuan untuk kita ingat dan saya ingat bersama, tuan-tuan, kalaulah Nabi sebut di dalam hadis yang kita dengar pada awal Ramadan, Nabi kata man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah. Siapa yang mendapati bulan Ramadan kemudian dia mengakhiri Ramadan dalam keadaan dosanya masih belum diampunkan Allah, jenis manusia ini jenis yang jauh daripada kebaikan dan rahmat Allah. So tuan-tuan, kita ada 2 hari je lagi untuk memastikan dan menentukan kita terampun. Disebutkan dalam riwayat lain, kalau bulan ini tak diampunkan, dalam bulan apa lagi diharapkan untuk diampunkan? Bulan apa lagi diharapkan untuk diampunkan? Bulan ini adalah bulan yang takkan pernah wujud sepertinya dalam mana-mana bulan. Bulan yang disebutkan oleh Nabi setiap hari malaikat akan berkata, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang nak buat baik, teruskan. Wahai orang yang nak buat jahat, berhenti, jangan buat di bulan ini. Setiap hari malaikat sebut dalam bulan Ramadan.
Bulan yang satu-satunya Allah Ta'ala jadikan setiap amalan digandakan seperti pahala fardu. Satu-satunya bulan yang tak ada sepertinya. Bulan Allah akan tutup rapat pintu neraka dan buka pintu syurga. Satu-satunya bulan di dalamnya ada satu malam yang malaikat akan turun memenuhi bumi. Tak pernah ada berlaku melainkan pada malam Lailatul Qadar. Satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala lantik pada setiap hari akan ada hamba yang dicatat keluar daripada api neraka. Jadi tuan-tuan, bulan ini kalau kita tak tersenarai di antara minal maghfurin, yang diampunkan dosanya, yang dibersihkan hatinya, yang dicuci dosanya, ternyata kita semua adalah di kalangan orang yang rugi. Oleh itu tuan-tuan, kalau yang lepas sudah terlalu, kita ada 2 hari ke 3 hari lagi, amanahnya berbaki bulan Ramadan untuk minta betul-betul kepada Allah agar kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Minta betul-betul pada Allah, merintih betul-betul pada Allah. Jangan sampai keluarnya kita daripada bulan Ramadan dosa kita belum diampunkan Allah. Hadirin yang dikasihi sekalian, ini di antara khususiat dan fadilat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dinyatakan bahawa umat ini Allah hadiahkan dengan bulan Ramadan, pengampunannya mengatasi umat-umat terdahulu, amalnya mengatasi umat terdahulu, dan kita semua kena menginsafi dan meyakini saya dan kita semua akan meninggalkan dunia ini dalam tempoh yang tidak lama. Tak lama tuan-tuan, dalam tempoh yang tidak lama. Hatta kalau 60 tahun lagi pun tidak lama. Kerana setiap sesuatu yang datang itu pasti adalah dekat. Setiap sesuatu yang mendatang pasti adalah dekat. Hadirin yang dikasihi sekalian, junjungan termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia ini pun wafat dan meninggal. Apatah lagi kita. Orang yang paling zalim dalam dunia pun mati. Orang yang paling lama hidup di dunia, Nabi Nuh AS pun mati. Jadi apatah lagi kita, paling kaya pun tidak, paling zalim pun tidak, paling baik pun tidak, paling panjang umur pun tidak. Maka kita akan menemui kematian. Saat kematian menghadapi dan menghadap ke arah diri kita, yang laku dan bernilai pada saat itu hanyalah sawab, iaitu pahala. Yang bernilai dan laku pada waktu itu adalah wang yang namanya pahala. Itu sahaja yang laku. Dan kelakuan pahala itu mengikut kadar untuk membeli syurga Allah. Nabi sebut di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang yang nak dijual Allah, iaitu syurga, harganya mahal. Kalau balik bawa sikit nak beli macam mana? Kalau balik bawa sikit nak beli macam mana? Ala inna sil'atallahi ghaliyah, mahal. Oleh itu tuan-tuan, bulan ini berbaki 2 ke 3 hari lagi adalah bulan yang terbaik untuk membanyakkan akaun keuangan kita, untuk kita membeli syurga Allah yang harganya mahal. Syurga yang mahal itu adalah kemuncak kerehatan seorang mukmin. Di dalamnya tak perlu fikir sakit, tak perlu fikir hutang, tak perlu fikir masalah, tak perlu fikir manusia, tak perlu fikir apa jua perkara. Di dalam tempat itu kita hanya menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Di dalamnya kita hanya berehat, menikmati makanan, menikmati minuman, duduk di dalam mahligai-mahligai, melihat pemandangan yang indah, melihat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang direzekikan oleh Allah melihat kepada zat Allah yang Maha Agung. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah ahli syurga pada waktu itu bercahaya-cahaya, berseri-seri ke arah Tuhan mereka, mereka memandang. Ini nikmat yang paling besar daripada nikmat syurga. Maka kita bermohon kepada Allah dengan apa yang berbaki daripada bulan Ramadan ini, hari yang berbaki, kita pohon kepada Allah, semoga Allah mengurniakan kepada saya dan kita semua akan keampunan, dan Allah memberatkan mizan timbangan amal kita di sisi Allah dengan timbalan yang paling berat, yang dapat memberatkan mizan itu untuk membeli syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Di antara amal dan perkara yang patut kita banyakkan dalam masa yang ada,
tuan-tuan, 2 hari ni sekejap sangat tuan-tuan, 3 hari pun sekejap sangat untuk mengakhir Ramadan. Iaitu tuan-tuan, berbanyakkanlah bertasbih kepada Allah, kerana tasbih adalah di antara yang paling berat zikir ditimbang di akhirat selain la ilaha illallah. Nabi sebut dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang direkodkan oleh Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang telah direkodkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, wa subhanallah tamlaul mizan. Ucapan subhanallah memenuhi timbangan mizan. 1 kali subhanallah yang datang dengan penuh keikhlasan, yang datang dengan penuh pengharapan kepada Allah, ucapan itu memenuhi timbangan mizan. Di dalam Imamul Bukhari meriwayatkan pada bab yang terakhir hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, wa kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 rangkap kata zikir yang paling Allah suka disebut oleh seorang hamba, yang paling ringan disebut oleh lidah, tetapi paling berat nanti ditimbang di akhirat adalah ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. 1. Kedua, perbanyakkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam khususnya selepas subuh dan selepas maghrib, dalam hadis menyebutkan satu daripada zikir itu seperti memerdekakan 10 anak daripada Nabi Ismail. Satu ucapan seperti memerdekakan 10 anak-anak daripada Nabi Ismail alaihi salam. Menunjukkan kalau satu itu berlaku kena pula bulan malam Lailatul Qadar, gandaannya adalah terlalu banyak. Oleh itu hadirin yang dikasihi sekalian, maka itulah ingatan saya kepada hadirin dan diri saya semua untuk kita mengambil setiap detik dalam bulan ini, jangan dibazirkan. Kalau dah penat beramal, tidur. Dah penat bekerja, tidur, tak apa. Kemudian bangun dapatkan tenaga, bangunkan semula. Di antara sikap para salaf dalam menghidupkan malam, mereka akan tidur selepas buka puasa, sembahyang maghrib mereka akan tidur. Mereka akan bangun pada waktu isyak, terus isyak, azan isyak, bangun sembahyang isyak berjamaah, terus sampai dekat dengan subuh. Itu di antara tabiat mereka. Dapatkan tenaga dengan tidur, dan tujuan tidur bagi mereka adalah untuk mendapatkan tenaga. Untuk mendapatkan tenaga supaya bangunnya nanti mendapat tenaga dan kekuatan untuk bangun. Oleh itu tuan-tuan semua, dan kita banyakkan berdoa kepada Allah, semoga Allah kurniakan kepada kita apa yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya yang soleh, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, dah cukup dah 20 minit tazkirah ringkas kita pada waktu asar ini, dan saya yakin tuan-tuan semua ada aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan secara sendirian ataupun tidak. Apa yang paling penting tuan-tuan, setiap detik dalam bulan ini adalah mahal. Setiap detik dalam bulan ini adalah mahal, dan ianya akan berlalu pergi dalam keadaan kita nak ataupun tidak. Orang-orang salaf akan menangis pada akhir-akhir Ramadan kerana pemergian Ramadan. Tetapi orang-orang yang tidak menilai Ramadan akan bergembira dengan berakhirnya Ramadan. Maka hadirin semua, hendaklah kita jadi di antara yang pertama, bukan yang kedua, iaitu orang yang menangisi pemergian Ramadan, kerana bulan ini tidak ada sepertinya daripada keampunan dan rahmat Allah, gandaan pahala dan pembelian syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga apa yang saya sampaikan sikit ini dapat dijadikan panduan, ingatan bersama buat diri saya dan kita semua, dan duduknya kita dalam majlis ini mudah-mudahan menjadi pemberat mizan timbangan amal kita yang kekal di sisi Allah sebagai taman daripada taman-taman syurga yang kita beriktikaf pula pada waktunya, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal kita. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, cukup sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah memberkatinya. Kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan waktu pada akhir bulan Ramadan ini, kami bermohon dengan kepemurahan-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin, yang disengajakan atau yang tidak disengajakan.
Kurniakan kepada kami pandangan redha dan rahmat-Mu ya Allah. Ringankan tubuh kami untuk melakukan kebaikan ya Allah. Berikan kepada kami taufik untuk kami melakukan amalan soleh sebagaimana hamba-hamba-Mu yang soleh diberikan taufik. Lepaskanlah kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, anak-anak murid kami, pasangan dan anak-anak kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kurniakan kepada kami apa yang Kau kurniakan kepada hamba-Mu yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salam.